Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus menerus mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, dan yang paling kita syukuri iaitu Allah Subhanahu Wa Taala terus mengekalkan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini berkekalan sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi saya daripada pejabat ketua pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam Negeri Perak, bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Perak, akan berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian, iaitu satu topik yang agak penting dalam masyarakat pada hari ini, iaitu topik yang berkaitan dengan nasihat. Yang mana pejabat ketua pendaftar ini salah satu fungsinya ialah melaksanakan khidmat nasihat. Dan di bawah pejabat ketua pendaftar ni sebenarnya fungsi ini dilaksanakan di pejabat-pejabat pentadbiran agama Islam di seluruh negeri Perak. Jadi perkhidmatan yang kita sediakan ini merupakan perkhidmatan khidmat nasihat yang kita khususkan kepada pasangan-pasangan suami isteri yang bermasalah. Tetapi secara umumnya kita juga bukalah kepada mana-mana individu Muslim yang terkaitlah dengan apa-apa masalah dalam keluarga. Kadang-kadang ada antara ibu dan anak, ayah dan anak, adik-beradik dan sebagainya lah. Dan bagi menjamin pelaksanaan khidmat nasihat ini kita dapat berikan dengan baik, jadi kita telah menyediakan satu tata cara pengurusan khidmat nasihat, yang mana tata cara ini akan membantu pegawai-pegawai yang berada di pejabat-pejabat pentadbiran agama Islam daerah dalam mengendalikan khidmat nasihat ini, agar mereka dapat melaksanakan seperti mana tuntutan yang disarankan oleh Islam, iaitu ad-dinun nasihah. Dan kami di pejabat ketua pendaftar ini akan mengawal dan menyelia pelaksanaan khidmat nasihat ini di seluruh negeri Perak agar tidak terkeluar daripada landasan yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita lihat kalau muslimin dan muslimat di luar sana sedia maklum, misi Jabatan Agama Islam Perak, salah satu misi di antara misi Jabatan Agama Islam Perak iaitu penjagaan maqasid syariah, penjagaan maqasid syariah untuk melahirkan masyarakat khairul ummah. Kita nak melahirkan masyarakat yang sebagai umat yang terbaik, Sebab itu saya sebenarnya bawa tajuk pagi ini iaitu berkaitan dengan khidmat nasihat memimpin usrah, khidmat nasihat memimpin keluarga. Kita nak membantu masyarakat di luar sana yang berhadapan dengan masalah untuk kembali kepada landasan yang sebenar dalam menguruskan keluarga, bagi membentuk satu institusi keluarga yang baik. Kerana daripada institusi keluarga yang baik ini, kita akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang baik. Dan masyarakat yang baik akan melahirkan sebuah negara yang baik. Dan selari dengan misi itu tadi, selari dengan misi penjagaan maqasid syariah untuk melahirkan penjagaan maqasid syariah untuk melahirkan masyarakat khairul ummah. Jadi di antara tujuan kita, tujuan khidmat nasihat ini, perkhidmatan khidmat nasihat ini disediakan ialah untuk memimpin individu dan pasangan
ya, individu dan pasangan, ya, ataupun lebih khususnya kita katakan suami dan isteri, ya, dalam menguruskan konflik rumah tangga berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa individu ni individu yang penting? Kerana suami dan isteri merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Ya, suami sebagai ketua rumah tangga, isteri membantu suami dalam menguruskan rumah tangga. Jadi kedua-dua ni adalah pemimpin kepada ahli keluarga yang lain. Jadi nak tak nak, sebagai seorang pemimpin, kita mesti nak dapatkan satu keluarga yang baik, mesti lahir daripada pemimpin yang baik. Pemimpin yang dapat menguruskan ahli keluarganya, ya, dengan cara yang terbaik. Tetapi kalau individu itu dan pasangan itu mempunyai masalah, berhadapan dengan konflik, ya, tekanan dan sebagainya, jadi bagaimana mereka dapat menguruskan rumah tangga dengan baik? Sebab menguruskan diri mereka sendiri pun mereka tak mampu, apatah lagi, ya, mereka nak menguruskan orang lain. Jadi kesannya akan membuatkan rumah tangga itu menjadi porak-peranda, kucak-kacir, anak terbiar, anak tidak dapat didikan yang sempurna. Akhirnya kesan yang lebih besar, itulah, ya, kita tak dapat membentuk satu institusi keluarga yang terbaik. Jadi pendekatan yang digunakan, ya, pendekatan yang kita gunakan iaitu pendekatan nasihat. Ya, kita menggunakan pendekatan nasihat. Kenapa nasihat? Kerana adinun nasihah. Hidup kita ni tertakluk kepada agama. Hidup kita ni tertakluk kepada pengabdian kita kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kadang-kadang masalah yang berlaku ini telah menyebabkan kita terkeluar daripada garisan yang sepatutnya. Garisan ataupun landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita menasihati ini ialah untuk mengembalikan semula mereka kepada landasan yang sebenar, ya, landasan yang berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tengok, ya, nasihat itu dia akan memberi manfaat kepada orang yang menasihati dan orang yang menerima nasihat. Ya, yang mana orang yang menasihati ini, ya, manfaatnya ialah dia wujud rasa kasih, ya, kasih sayang terhadap saudaranya semuslim. Kerana dia sedar bahawa saudaranya semuslim itu telah orang kata apa? Telah orang kata terkeluar sedikit daripada landasan agama yang sebenar. Jadi dia ingin mengembalikan saudaranya itu kepada landasan yang sebenar. Jadi dia akan memimpin saudaranya itu kepada jalan kebenaran. Itu nasihat. Maksudnya orang yang menasihati ini tujuannya ialah dia nak bawa semula saudaranya itu ke orang kata apa, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak bawa saudaranya itu ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menerima nasihat ni pula, ya, dia akan mendapat faedah dan keuntungan daripada nasihat yang dia terima. Ya, boleh jadi nasihat itu akan mengubah ataupun orang kata apa, membuatkannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini, ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengharapkan apa-apa selain daripada itu, kan? Kerana kita akan kembali semula kepada Allah, dan kembali kita kepada Allah itu dalam kita mengharapkan kejayaan, ya, kejayaan kita di sana dengan orang kata apa, ataupun amalan soleh yang kita lakukan sewaktu kita berada di atas muka bumi ini. Jadi itu sebabnya kita menggunakan pendekatan nasihat ini, ya, supaya kita dapat memimpin, sebab kita nasihat ini dia terkait dengan agama. Ya, bila kita nasihat dia terkait dengan agama, kita nak mengembalikan orang-orang yang berhadapan dengan masalah itu kepada orang kata apa, kepada dia dapat temu semula apa penyelesaian
yang orang kata apa, yang terbaik untuk dia, ya. Kenapa perlu nasihat? Jadi kita akan tertanya-tanya kenapa perlu kepada nasihat. Kenapa kita ni perlu kepada nasihat? Ya. Kita kena sedar bahawa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak akan sunyi daripada berhadapan dengan ujian dan masalah. Itu adalah sunnatullah, ya, perkara lumrah dalam kehidupan kita. Setiap kita akan diuji oleh Allah SWT, kerana ujian itu untuk melihat sejauh mana keimanan dan kesabaran kita, ya, keimanan kita kepada Allah SWT, dan untuk mengukur sejauh mana kesabaran kita. Adakah kita redha dengan apa yang Allah SWT tentukan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kadang-kadang, ya, ada orang yang berhadapan dengan ujian, dia mampu menguruskan ujian tu, ya, dengan sabar, sehingga dia akan dapat hasil kejayaan daripada kesabaran itu, menempuh ujian Allah SWT. Tetapi ada juga setengah manusia ni tidak mampu. Kerana ini semua bergantung kepada tahap kematangan dan pemikiran, ya, tahap kematangan dan pemikiran seseorang, ya, dan kekuatan orang kata apa, kekuatan rohani dan sebagainya, ya. Dan kita berbalik kepada konsep kita mengasihi saudara semuslim kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak beriman seorang daripada kamu, ya, sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi saudara sendiri. Kita buat amal soleh, ya, kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan kejayaan di akhirat nanti. Tetapi sebagai seorang yang orang kata apa, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan membiarkan sahabatnya yang lain atau saudara muslimnya yang lain, ya, tercicir daripada mendapat kejayaan daripada Allah SWT kelak. Jadi apa yang dia dapat, dia akan tarik sama saudara-saudara semuslimnya. Itu ada satu ukuran, ya, ukuran bagaimana kita nak membuktikan kasih sayang kita kepada saudara semuslim kita. Ya, bukan semua orang, ya, muslim-muslimat, bukan semua orang mampu, ya, berhadapan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat ataupun orang keliling, saudara muslim yang berada di sekitar inilah menjadi kekuatan kepadanya untuk dia dapat menempuh ujian itu dengan orang kata apa, dengan penuh jayanya, ya, dengan penuh sabar, ya. Nak dapatkan kesabaran tu datangnya daripada nasihat-nasihat daripada orang yang berada di sekeliling ni tadi. Kerana itu konsep nasihat ini konsep yang memang orang kata dituntut dalam agama, ya, kita membantu saudara kita semuslim. Orang yang berhadapan dengan masalah ni kadang-kadang dia mati, orang kata apa, hilang punca. Dia sampai kadang-kadang tak tahu, ya, hilang kewarasan, hilang rasionalnya. Jadi saudara-saudara yang berada di sekeliling inilah yang wajib sebenarnya membantu dia, ya, mengeluarkan dia daripada kekusutan itu, melepaskan dia daripada kesulitan. Melepaskan kesulitan ni bukan sekadar kita melepaskan orang yang susah, macam apa, tak ada duit dan sebagainya. Tapi orang yang berhadapan dengan masalah, kadang-kadang dia tak tahu macam mana cara dia nak menyelesaikan tu. Ya, kita bantu dia, kita tunjuk jalan pada dia, kita kembalikan dia kepada jalan yang sebenarnya. Ya, itu di antara tujuan, ya, tujuan nasihat ini, dan itu sebab saya sebut sini kenapa kita perlu nasihat. Dan seperkara lagi, kita kena sedar bahawa kita ni biasanya jarang, ya, boleh melihat apa yang ada dalam diri kita. Jadi orang yang berada di sekeliling kita ni lah biasanya akan menjadi cermin kepada kita, yang dapat melihat kekuatan kita, kekurangan kita. Kalau kekuatan, alhamdulillah, tapi kekurangan, ya, kalau kekurangan, sahabat-sahabat ataupun saudara orang ataupun orang yang berada di sekeliling kita ni lah yang akan jadi cermin,
nak bagi tahu kita, kamu dah tersasar, kamu dah tersalah, kamu dah tersilap dan sebagainya. Jadi kamu kena kembali semula kepada jalan yang sebenar. Ya, kamu dah terabaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang suami. Kamu menidakkan tanggungjawab kamu sebagai seorang isteri. Ya, ada masanya kadang-kadang emosi menguasai sehingga dia rasa dia mempertahankan egoisnya tu. Kerana tak nak melaksanakan tanggungjawab tu, kerana dia rasa dia perlu menang dengan cara yang semikian. Jadi kadang-kadang dia sendiri tak tahu apa yang dia buat itu salah, silap. Jadi nasihat itu dapat membantu dia, menegur dia untuk membetulkan semula kesilapan-kesilapannya. Ya. Sahabat yang kata saudara semuslim yang baik, sahabat yang baik itu mereka yang sentiasa menasihati saudaranya, dan begitulah sebaliknya. Kita kena faham konsep tu. Dan kalau kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri, dia pernah mengucapkan, dia kata semoga Allah merahmati sesiapa yang memberitahu kesilapan aku. Kenapa? Kesilapan itu aku anggap sebagai hadiah. Hadiah sebab hadiah tu maksudnya orang lain boleh orang kata apa, orang lain menegur kesilapan kita, orang lain tu, teguran itu dianggap sebagai salah satu daripada amal soleh. Dan bila kita buat silap, sebenarnya dia menjadi satu orang kata apa, ilmu ataupun pengajaran untuk kita berhadapan dengan masa-masa mendatang. Masa-masa mendatang. Oleh dalam kita nak menjayakan nasihat ini, ataupun dalam kita nak menjayakan hikmat nasihat ini, sebenarnya dalam tata cara yang kita sediakan di jabatan ni, kita telah masukkan elemen-elemen yang mana orang yang menasihati ni perlu ada adab, dan begitu juga orang yang menerima nasihat juga mesti ada adab. Sebab apa? Sebab bila kita ada adab-adab dalam menasihati dan menerima nasihat, barulah kita akan dapat melihat hasil kejayaan nasihat itu. Tapi kalau kita tak ada adab, jadi nasihat itu seolah-olah tidak akan memberi satu manfaat, satu faedah, satu kesan yang baik. Bahkan mungkin boleh menyebabkan lagi teruk pertelingkahan dan sebagainya. Jadi ada adab. Saya nak sentuh di sini adab itu orang yang menasihati. Orang yang menasihati perlu ada adab dalam menasihati orang lain. Dia tak boleh sesuka hati dia nak nasihat orang, secara kasar, secara kecam dan sebagainya. Itu bukan nasihat. Nasihat itu adalah perkara yang baik. Baik, dan kita mesti buat dengan cara yang baik. Apa di antara adab orang yang menasihati ini? Yang pertamanya paling penting sekali, paling utama, dia mestilah ikhlas, ikhlas melaksanakan nasihat itu kepada orang lain. Kerana dia kasihkan saudaranya, dia buat itu kerana nak mengembalikan kebaikan kepada saudaranya. Bukan dengan tujuan dia nak dapatkan ganjaran, kerana orang tu orang kata apa, dikenali, dia pun nak turut dikenali. Kalau ada tujuan-tujuan dan semikian, dia tidak akan dapat mencapai orang kata apa, maksud nasihat tu yang sebenarnya. Jadi dia mesti ikhlas, dan ikhlas itu maksudnya dia buat itu kerana semata-mata kerana dia mengharapkan redha Allah, dan dia mengharapkan orang itu kembali juga kepada redha Allah. Itu yang kita namakan sebagai ikhlas, dan tak ada apa-apa habuan lain dia harapkan selain daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia ikhlas, dia akan lahirlah rasa sabar. Berhadapan dengan orang yang bersalah ni bukan senang. Kadang-kadang bila kita sebut, bila kita nasihati dia akan kata, yalah, kita mungkin takkan cuba duduk di tempat saya. Dia suruh dia membawa kita pula kan. Dia tak boleh nak terima nasihat kita tu.
dengan dia orang kata apa, mengandaikan supaya kita pula duduk tempat dia, tahulah macam mana apa situasi masalah ujian yang dihadapi menyebabkan dia macam tu, jadi macam tu kan. Jadi sabar, kemudian berhati-hati dalam berkata-kata. Kita tidak suka tidak orang kata semudah sewenang-wenangnya untuk kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin boleh menyakiti hatinya. Kadang-kadang orang yang dalam keadaan bermasalah ni fikirannya tidak waras, tidak rasional, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Sebab dalam keadaan rasional mungkin dia tak akan buat perkara tu, tapi bila dia tak rasional, dia akan jadi macam tu. Jadi orang yang menasihati ni, dia faham. Kerana itulah bila orang kata bila dia faham, secara tak langsung dia orang kata cuba untuk orang kata yalah, saya katakan tadi, dia orang kata sabar dan berhati-hati kerana dia memahami apa yang dilalui oleh orang yang bermasalah tersebut. Dan kita kadang-kadang bila kita menasihati orang, jangan kita mengharapkan satu perubahan yang terus kita nak dapat. Itu pun sebenarnya satu ujian juga daripada Allah. Kadang-kadang kita menasihati orang, kita nak orang tu berubah. Tapi sebenarnya di situ Allah uji kita. Allah nak melihat pula kesabaran kita macam mana. Adakah kita ni cepat putus asa, kecewa dengan usaha-usaha dakwah kita ni kepada orang? Adakah kita cepat putus asa? Tidak tersinggung dan tidak tersinggung dan kecewa jika tidak ada perubahan pada orang yang kita nasihati. Kerana kita kena ingat bahawa hidayah ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh menyampaikan, tetapi untuk dia berubah, semuanya bergantung kepada izin dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham konsep tu, kita tak akan orang kata kadang-kadang ialah berhadapan dengan orang macam ni, dia ni kita balik kan, dia kata kita balik dan sebagainya, tak tersinggung, tak kecil hati, tak kecewa kalau dia tak berubah. Jadi tanpa putus asa, terus menasihati. Itu adab sebagai orang nasihat. Jangan kita rasa tengok tak berubah, kita pun tak payah dah lah, tak guna kita nasihat dia, tak pun mendatangkan apa-apa. Kita tak tahu, kadang-kadang nasihat kita ni bukan hari ni dia terima, bukan esok. Boleh jadi setahun lepas tu dia berubah. Jadi kita kena ingat bahawa jangan putus asa dalam kita melakukan kerja baik ini, kerana setiap kerja baik ini tetap diterima oleh Allah SWT. Nak sampai kepada orang tu semuanya atas izin daripada Allah SWT. Tapi kalau orang tu berubah, tahun depan dia berubah dengan nasihat kita, maka kita diberi ganjaran di sisi Allah SWT. Nasihat dah dia sebagai satu ganjaran. Orang tu berubah, kita juga tambah ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beri nasihat dengan kasih sayang. Macam tadilah hadis yang Nabi sebut tadi, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu tanda sayang kita. Kita nak sama-sama mendapat kejayaan di akhirat. Kita tak nak seorang-seorang berjaya di akhirat. Kita nak sama. Kita nak seluruh ahli keluarga kita, masyarakat Muslim kita nak semua. Jadi itu tanda kayu pengukur kasih sayang kita yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini. Itu menunjukkan sayang kita kepada saudara semuslim kita. Dan sebagai seorang yang menasihati orang lain, kita jangan anggap bahawa kita tak terlepas daripada ujian dan masalah. Ada masa kita nasihat orang, ada masa kita perlukan nasihat daripada orang. Kerana itu bila kita nasihat orang, jangan ada rasa sombong, takabur ataupun menghukum orang tu. Nampak dia orang kata dah salah, kita hukum dia, kamu berdosa, kamu ni. Sebaliknya kita ajak dia, keluarkan dia daripada kancah dosa tu. Kita ajak dia, kita doa pada Allah SWT, mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah SWT.
Dan bagi orang yang menerima nasihat pula, juga ada adab-adab. Macam orang sakit lah, kalau dia sakit, dia nak sihat, dia jumpa doktor. Kan, dia jumpa doktor, doktor akan bagi ubat pada dia. Tapi kalau dia balik, tak makan ubat, ialah semuanya dengan izin Allah kan. Tak mengikut apa yang disarankan oleh doktor, nasihat disarankan oleh doktor. Kan, kamu kencing manis, jangan minum minuman yang manis. Tapi dia minum juga. Dia langgar nasihat yang diberikan, jadi tak akan adalah kesan tu. Jadi samalah juga kalau mereka yang pergi mendapatkan perkhidmatan di unit khidmat nasihat kan, jangan dia mengharapkan dia datang tu dia serah masalah dia nak orang tu selesaikan untuk dia. Yang nak selesaikan sebenarnya diri dia sendiri. Ya, orang lain tidak boleh mengubah untuk kita. Kita yang kena ubah diri kita sendiri. Kita hanya dapatkan panduan dan kaedah bagaimana kita boleh menguruskan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi untuk memastikan kejayaan itu mesti datang daripada diri kita sendiri dan bukan orang lain yang ubah diri kita. Ya, bukan boleh orang lain yang ubah. Jadi mesti ada persepsi orang yang terima nasihat ni, mesti ada persepsi dia pergi ni sebab dia nak dapatkan input-input yang boleh bantu dia. Ya, bukan dia nak letak masalah tu pada orang, lepas tu dia minta orang tu selesaikan masalah dia. Bukan macam tu. Ya, dia kena lakukan untuk diri dia sendiri. Ya, kita kena belajar untuk mengasihi diri kita, sayang diri kita. Itu dengan cara kita sayang diri kita, jangan biarkan kita terus terjebak dalam kancah dosa berlarutan. Dalam rumah tangga, kadang-kadang bila berlaku konflik suami isteri ni, mulalah suami pun tak tegur sapa dengan isteri. Ya, isteri pun mula malas jalankan tanggungjawab dia kepada suami. Suami pun abaikan, cuaikan nafkah dia kepada isteri. Jadi akan timbul ini semua akan membawa kepada dosa-dosa tanpa kita sedar. Ya. Jadi orang yang menerima nasihat ni, datang tu dia mesti datang dengan hati yang tenang dan berfikiran terbuka. Ya, jangan kita rasa orang macam orang tegur kita rasa macam orang tu nampak salah kita. Bukan. Sebenarnya orang tu tegur tu, nasihat kita tu nak mengembalikan kita semula kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utamanya, bukan kerana nak orang kata pun nak mencari salah kita. Ya, kadang-kadang dia tegur kamu ni disebabkan masalah ni, kamu dah cuaikan tanggungjawab kamu abaikan nafkah kamu kepada isteri dan anak-anak kamu. Bukan nak cari salah, nak bagi tahu ini kesilapan kamu dan kamu kena kembali semula. Ya? Sebab kesilapan ni kalau berterusan akan orang kata bila berterusanlah dosa tu pada kita. Jadi kita nak tutup ruang-ruang yang boleh mendatangkan dosa kepada kita, itu dengan cara orang nasihat kita. Ya, orang nasihat kita, orang tegur kita untuk dia kembalikan kita kepada jalan yang sebenar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menerima nasihat ini pun kena ada rasa penuh kesyukuran. Sebab apa? Ada orang yang sudi bantu dia, tunjukkan semula jalan pada dia. Yang tadi dia dalam keadaan buntu, celaru dan sebagainya, tiba-tiba ada orang datang bantu dia untuk keluarkan dia daripada kebuntuan, kegelapan masalah yang dia hadapi. Jadi datang tu, balik tu dengan rasa penuh syukur. Jadi bila kita datang dengan fikiran terbuka, balik tu dengan rasa syukur, barulah kita dapat melaksanakan nasihat tu tadi untuk mengubah semula kehidupan kita. Ya. Dan kita juga mesti ada rasa kesungguhan untuk kita perbaiki diri kita. Ya, kalau kita tak ada rasa kesungguhan untuk perbaiki diri kita, jadi selama-lamanya lah kita tidak akan berubah. Ya, nak mengubah diri kita tu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak boleh mengubah diri kita.
Kalau kita ni patung, orang boleh ubah nak rupa macam mana sebagainya, tapi kita ni adalah manusia yang hidup. Jadi semua tindak tanduk kita ni lahir daripada diri kita. Jadi nak berubah mesti datang daripada diri kita, bukannya orang lain yang boleh mengubah kita. Ya, dan orang kata, saya sebut tadi orang lain tu dia cuma boleh bantu kita buka jalan, hilangkan kebuntuan kita, ya, hilangkan kecelaruan kita untuk kita temui semula jalan-jalan kebenaran. Jadi kalau sekiranya orang yang menasihati ini dan orang yang menerima nasihat ini dapat mengikut adab-adab, ya, adab-adab dalam nasihat ini, jadi insya-Allah nasihat itu akan memberi manfaat kepada orang yang beri nasihat dan juga orang yang menerima nasihat. Jadi untuk makluman ya muslimin muslimat, saya nak sebut di sini juga tentang prosedur untuk mendapatkan khidmat nasihat. Ya. Yang mana prosedur untuk mendapatkan khidmat nasihat ni, kalau mana-mana individu ataupun muslim-muslimat luar sana yang berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga, boleh pergi ke pejabat pentadbiran agama Islam daerah tempat kita bermustautin, ya, tempat kita tinggal. Ya, sebab kita kalau boleh tak nak langkau daerah, sebab kita tak nak beban, sebab masing-masing pegawai di daerah tu dia dah ada beban masing-masing. Jadi kalau kita langkau ke daerah lain, mungkin kita telah menyebabkan beban bertambah, ya, tambah beban pegawai tersebut. Jadi sebab pegawai khidmat nasihat ni, ya, bukan sekadar dia menjalankan khidmat nasihat, tetapi juga dia menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan perkahwinan, perceraian rujuk, daftar dan sebagainya. Jadi banyak benda yang dia nak, orang kata kerja-kerja yang nak dia buat. Jadi kita dah tetapkan setiap daerah tu ada pegawai masing-masing. Jadi kalau boleh jangan langkau supaya kita tidak membebankan, ya, kita membebankan pegawai tersebut. Dan kita juga sebenarnya kita juga akan kembangkan lagi khidmat nasihat ini di peringkat karya, yang mana kita melantik pegawai perunding karya daripada kalangan imam-imam masjid untuk sama-sama membantu menangani masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat, ya, terutamanya masalah suami isteri lah. Dan dia boleh datang, saya sebut tadi prosedurnya, datang ke pejabat agama, ya, kita ada borang, kita akan isi borang. Betul. Kemudian kalau kata dia datang seorang, dia isi borang, kemudian nanti pegawai akan menetapkan satu tarikh temu janji untuk dia akan datang bersama pasangan dia atau bersama orang yang dia adu, ya, bersama orang yang dia adu. Jadi dia akan datang bersama. Jadi tarikh temu janji tu akan dilaksanakanlah khidmat nasihat tersebut. Ataupun ada tapi kita tengok jugalah kesesuaian, kadang-kadang ada yang datang terus nak dapat khidmat nasihat. Ada ketika kalau pegawai ada, insya-Allah boleh laksanakan. Tapi kalau macam pegawai di program, mungkin kita boleh tetapkan satu tarikh yang lain, ya, yang mana itu di antara prosedur-prosedur lah. Dan dalam konflik rumah tangga ni, dia ada beberapa, orang kata dia ada beberapa jenis konflik dalam rumah tangga ni. Kalau kita tengok, ya, dia ada syiqaq, kita ada 3, ya, syiqaq, nusyuz dan juga darar. Kalau syiqaq ni, syiqaq ni perbalahan lah, antara suami isteri, salah faham, ya, saling tidak memahami, macam itulah kan, saling tak, orang kata berinteraksi, ya, itu di antara bentuk-bentuk syiqaq yang berlaku dalam rumah tangga. Jadi yang itu boleh datang pejabat agama untuk dapat khidmat nasihat. Ada juga satu lagi namanya nusyuz, ya, bentuk nusyuz. Nusyuz ni maksudnya derhaka, penderhakaan.
Penderhakaan ni boleh jadi isteri derhaka pada suami, ataupun boleh jadi suami abaikan tanggungjawab, tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, cuai. Dia ada pendapatan tapi dia tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anaknya. Jadi orang yang yang dia boleh datang lah ya ke pejabat agama untuk dapatkan khidmat nasihat. Sebab khidmat nasihat ni biasanya kita akan cuba selesaikan dengan cara rundingan nasihat. Kalau sekiranya masih tidak berjaya ataupun perlu kepada penyelesaian yang lebih bersifat ke arah undang-undang ya, jadi kita akan panjangkan kes ni ke mahkamah. Contohnya untuk dia, kalau macam tadi, kalau nafkah, untuk dibuat tuntutan nafkah di mahkamah. Dan tuntutan nafkah di mahkamah ni tidak semestinya mereka yang bercerai. Maksudnya masih dalam tempoh perkahwinan pun isteri boleh, kalau sekiranya dengan nasihat pun suami masih lagi gagal untuk menunaikan tanggungjawab, dia boleh pergi mahkamah untuk buat tuntutan nafkah di mahkamah. Penyelesaian di mahkamah lah ya, undang-undang. Dan satu lagi bentuk orang kata bentuk konflik ni tadi, iaitu darar. Darar ni itu lebih kepada penderaan lah. Penderaan sama ada mental ataupun fizikal. Penderaan mental ataupun fizikal. Kalau berlaku kepada mana-mana orang ya, suami atau isteri. Penderaan ni boleh jadi kena pada suami, boleh jadi kena pada isteri. Ya, sebab kebiasaannya kita dengar suami mendera isteri. Ada juga setengah situasi, keadaan isteri mendera suami. Jadi mana-mana pihak lah, maksudnya suami ataupun isteri yang didera sama ada secara mental ataupun fizikal. Ya, pergi buat laporan pemeriksaan dulu. Ya, buat laporan pemeriksaan. Kemudian kalau dia rasa nak bincang, nakkan satu penyelesaian yang baik, datang ke pejabat, kita buat khidmat nasihat. Ya, pegawai boleh memberi khidmat nasihat kepada pasangan tersebut. Jadi kalau nak abai, dia orang kata apa? Kalau kita rasa dengan nasihat selesailah. Yalah, kadang-kadang dalam keadaan tidak sedar. Ya, tindakan-tindakan kita yang kita buat tu mungkin dalam keadaan tidak sedar. Kita pukul pasangan kita contohnya, mungkin dalam keadaan kita tak sedar. Ya, tak sedar. Jadi mungkin dengan cara nasihat boleh menyelesaikan masalah tersebut. Ataupun ya, kalau sekiranya nasihat dengan cara nasihat tidak memberi kesan, dan penderaan ni kalau dibiarkan berterusan akan memberi mudarat kepada mana-mana pihak lah ya, pihak. Jadi perlulah perkara ini dipanjangkan ke mahkamah untuk penyelesaian secara undang-undang. Sebab saya sebut tadi, bila kita buat laporan pemeriksaan kesihatan tadi, dia menjadi salah satu bukti yang kita boleh kemukakan di mahkamah nanti. Ya, sebab kalau kita tak buat laporan pemeriksaan tadi, tak buat pemeriksaan kan kesihatan, kita takut bila sampai pada tarikh perbicaraan, kan, bukti-bukti kita tak boleh nak tunjukkan pada mahkamah. Bukti-bukti di mana berlakunya penderaan tu kepada diri kita. Jadi ya, inilah di antara prosedur-prosedur ya, yang muslim-muslimat ataupun siapa di luar sana yang berhadapan dengan masalah ya, boleh dapatkan khidmat nasihat di pejabat agama, ataupun boleh juga berjumpa dengan imam-imam qaryah yang nanti ni kita akan lantik sebagai pegawai perunding keluarga qaryah. Ya, kadang-kadang berlaku tu sikit, kita pun segan nak pergi pejabat agama. Boleh jumpa ya. Tapi saya nasihatkan kepada semua agar kita mencari orang yang betul-betul boleh bantu kita menyelesaikan masalah. Jangan cari orang yang boleh menyebabkan masalah rumah tangga kita bertambah retak. Ya, jangan kita cerita pada orang lain, terutama kalau macam kita nak bercerita pada di media sosial ya, ataupun bercerita kepada orang yang tidak ada kaitan dengan kita, yang bukan mahram kita ya. Sebab orang yang mendengar satu pihak ni, kadang-kadang dia tidak tahu, dia tidak faham situasi sebenar yang berlaku
dalam rumah tangga seseorang. Jadi dia tidak boleh menghukum kalau dia hanya mendengar pada satu pihak. Perlu kepada dua-dua pihak hadir, dan bila kita dapat gambaran situasi yang berlaku sebenarnya, jadi kita boleh memberi nasihat yang betul. Ya, kalau kita menceritakan hal ini kepada satu pihak dan orang itu tidak mendengar luahan daripada pihak yang satu lagi, pasangan dia, jadi dia akan menghukum berdasarkan apa yang dia dengar saja, dan ini akhirnya kadang-kadang boleh membawa kepada kepincangan yang lebih parah lagi dalam rumah tangga. Ya, carilah orang yang betul, yang baik. Kalau kata keluarga boleh menjadi perantara, pergilah berjumpa dengan keluarga, ya. Yang kita rasa keluarga tu boleh untuk membantu kita menyelesaikan rumah tangga. Dan kalau kita lihat kalau kita cerita pada sekian orang tu boleh menyebabkan rumah tangga kita makin lebih teruk. Jadi hindarkan kita daripada kita orang kata apa, ceritakan pada orang tersebut lah. Dan sebaik-baiknya kita cuba pertahankan rumah tangga kita, sebab keluarga yang kita bina ni kalau berpecah, dia menjadi orang kata apa, dia ada kesan kepada keluarga yang lainnya. Anak-anak, kita ada kesan kepada anak-anak dia akan rasa orang kata apa, dia akan menanggung perasaan yang kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada anak-anak yang tertekan sebenarnya dengan kepincangan yang berlaku dalam rumah tangga mak bapak dia ni. Ya, tapi anak-anak tu kadang-kadang dia tak luahkan, dia tak cerita. Tapi dia akan luahkan dalam bentuk tindakan dia, sikap dia, perangai dia dan sebagainya. Ya, dan begitu juga kita tadi bila kita berkahwin, kita telah menghubungkan silaturahim antara keluarga ni dengan keluarga ni. Tapi bila kita berpisah, berpecahlah hubungan silaturahmi itu. Jadi ada beberapa kesambut. Namun begitu, ya, dia bergantung kepada situasi lah. Bukan kata perceraian tu tidak langsung memberi apa-apa kebaikan. Ya, sebab tadi saya sebut kalau kata mudarat, mungkin kita kena keluar daripada mudarat tersebut. Ya, bergantung keadaan. Tapi sebaiknya kalau boleh kita selamatkan, kita cuba selamatkan. Ya, kerana kita dapat bina satu institusi keluarga yang baik. Bila kita dapat bina institusi keluarga yang baik, lahirlah masyarakat yang baik dan wujudlah, terbinalah sebuah negara yang baik. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan bersama muslimin-muslimat ini dapat memberi manfaat. Saya mohon maaf sekiranya ada terlanjur kata, terkasar bahasa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.